Welcome to podcasting ke podcast paling procrastinated. Nombor Tahun 1 ni. di Malaysia. Haikal kita, aku tak tahu. Aku rasa nanti orang cakap kita cepat lupa diri, kau tahu tak? Dah ada dah. Oh, iya ke? Siapa cakap kita lupa diri? Ada kat komen kan? Ya Allah. Dekat Lat dia kata mana podcast. dah 3 minggu sejak masuk radio dah tak buat podcast. So dia Oh, kata no. tapi dia adalah solution dia bagi bagus lah. Komen yang Okay. bagi solution. Dia kata suruhlah Akid dengan Alia ganti. Sebab diorang pun macam ada pandangan sendiri yang Ada dengan Akid Akid. Okay. Tapi disebabkan dapat komen macam tu, kita buat lah. Ya. Kita sebab kita tamak kan, semua kita nak tapau, so kita orang buat. Okay, so just nak justify, walaupun tudung aku macam Ustazah hari ni, tapi nak justify lah sebenarnya. Cakap dekat mic sikit. Just nak justify. Dekat radio boleh cakap dekat lagi tau. Bukannya sebab kita orang lupa diri ke apa. It's just macam things happen. Macam so many things happen at one time. Maksudnya bila kita dah start dah start podcast, time tu lah macam kita baru dah nak start ni kan, yang boleh datang kerja dan sebagainya kan. So kita datang kerja pun, tapi macam disebabkan sibuk, so kita orang tak ada equipment nak buat dekat office. Bukannya kita nak buat kat Discord lagi, tapi bila buat kat Discord kita rasa macam tak puas tu lah. Betul, aku itu pandangan aku lah. Discord dia macam satu benda yang bila aku edit dia potong sikit lah. Potong Audio kan. kadang lawak tu lah selambat 2 saat borong That's gelap. why kadang-kadang orang tak gelap pun, tapi kau rasa tu macam perform gila lah Dah macam perform dah. Kalau audio depan dah perform. Yes, and then at the same time juga macam aku tak available, maksudnya anak tak sihat dan sebagainya lah. Betul. So sekarang ni kita orang dah cuba. Ini adalah kali pertama kita dapat masuk ke office, yang kita dapat buat content dekat office kan. Sejak bulan 5 Sejak yang dibolehkan datang office bekerja Fasa lah. So sebelum ni kita orang semua work from home, tapi sekarang dah dapat kelepasan untuk datang office. So kita orang datang office dan buat konten. Hari ni pun nasib baik sebab macam camp tak digunakan. Betul. Kalau tidak, kita macam akan terima lagi orang kata cercaan. Boleh tak pintu cepat sikit? Sabarlah. Aduh, nak cantik kena take time, babe. Okay. Macam biasa ECTA kita kalau nak dengar boleh dengar dekat Spotify, podcast dengan nama yang sama iaitu Podcast Tinker, dan kalau tengok boleh tengok kat YouTube dengan namanya Podcast Tinker. Dan kalau nak dengar dekat radio boleh dengarkan Sinar ETA. Dengar kat Sinar ETA. Macam mana kita buat radio? Macam boleh tak kita cerita struggle di DJ radio ni? Okay, aku personally aku dah nampak struggle dia tadi. Sebab sebelum kita orang record podcast ni, kita orang record konten untuk Lat. Okay. So aku dah bersayawak dengan kau kat dalam konten Lat tu. Yang mana agak binatang lah sebab sebab macam aku dengan kau, even kan aku ingat lagi ni aku dah cerita kat husband aku lah, so aku tak ada rasa bersalah sangat. Kan aku terlepas panggil kau yang dekat masuk kat konti sebab minggu lepas kebetulan Syafa punya turn tu edit lah, duduk belakang tu. Ni macam mana yang Syafa terlepas. Sebab tak rekod. So yang aku rasa bukanlah struggle-nya aku rasa first 3 weeks je. Sebab masuk minggu keempat di mana aku yang edit dan kau tengok bola saja nak ulang banyak kali kan. Aku rasa macam kita dah makin smooth lah. Maksudnya untuk orang yang tak tahu dekat luar, kalau macam radio kita orang bukan cakap secara live. Sebab kalau aku tercakap pundek ke macam mana kalau kita orang cakap secara live, which is bahaya. So kita ada macam mana Haikal, kita ada talk set di mana kita macam record setiap talk set tu. Maksudnya yang macam kalau korang dengar kita orang cakap tu, itu kita dah pre-recorded. Mungkin kadang-kadang ada yang 5 minit sebelum. Betul. Daripada real time yang dengar dekat radio. Contohlah keluar kat radio pukul 3, mungkin kita rekod tu pada pukul 20.50 macam tu. Betul. So dia disebabkan benda tu record, tipu je padahal kita sejam awal. Itu sebab takut kalau bos kita dengar ni, bos radio kita dengar ni mesti macam kau menipu je. Saya semua buat kot. Tapi ada je lah part-part dia, maksudnya especially kalau ada macam ada orang call ke apa ke, so memang dia macam dia punya gap time antara recording dengan real life punya yang keluar tu lah. Yang keluar tu sangat singkat. So kita orang punya difficulty at first few weeks adalah untuk edit dia cepat-cepat. Walaupun kita macam boleh lah tahu sikit-sikit macam mana nak edit sebab buat TV. And then dia punya tu tak lari jauh sangat. Tak sangat, betul. Cuma sebab dia real life kan. Kalau TV kita mana ada macam edit keluar terus kat TV kan. Macam kat TV kalau kita cakap something yang macam explicit, kita boleh buang kemudian. Betul. Ini kita memang kena jaga kata bila dah masuk konti tu, memang kena jaga kata. Betul. Masa rekod tu kena jaga betul-betul supaya kita takut terlepas. Pasal kadang-kadang nak mencarut memang buat luar. Betul. Masuk konti jangan mencarut tu yang terkeluar awak saya. Yes. Dan terbiasa. Tapi dah terbiasa sebab macam kita orang dah buat radio 4 kali.
Lepas tu baru buat podcast ni pun aku rasa macam kau sopan sekarang. Faham tak salah? Tak tahulah. No. Vibe tu kat apa. So itu adalah radio. Tapi kau rasa kau enjoy tak buat radio? Aku enjoy. Akan? Aku enjoy. Walaupun kita kena bangun pukul 6. Itu lah yang tak enjoy. Oh, nak prime time je. Prime time pun pukul berapa? 6 pagi dah kena terbacat lagi teruk. Faham. Tapi tu dia enjoy sebab kau belajar benda baru. Aku rasa benda baru aku belajar adalah lagu. Betul. Lagu. Bila kita macam kita radio Sinar kan. Radio Sinar memang dia punya maybe target audience dia orang-orang yang suka dengar lagu 90-an, 80-an. Jadi dekat situ kita kena banyak ambil tahu juga lagu sikit. lokal sebab lagu lokal. Aku tak pandai sangat lagu lokal. Lagu Acah yang Acah. Itu yang minta lagu Abah itu. That's why. Tak, sebab macam I grew up listening to either hits ataupun Fly. Faham. Kita tak kisahlah kan company apa kompetitor ke apa ke, tapi itu realitinya ataupun mix. Mix. So aku memang dengar English radio je sejak aku daripada sekolah rendah. Kau tak ada pernah tukar ke macam radio station? Parents aku diorang dengar radio Melayu. Klasik Klasik FM tak ke? sure. Tak, itu dulu waktu kita kecil-kecil dulu. Okay. So aku dengar radio Melayu tu up until I was 11. So masa aku 12, kau ada Walkman? 12 tahun, aku dah dengar radio sendiri dan aku dengar English punya sebab aku duduk JB gitu. Dak JB memang dengar lagu English Singapore kan. Ya. So sajalah kan. Okey lah, ada disclaimer Singapore. Dak JB. So aku dengar English radio je lah. Aku ada period dia. Oh ya, aku memang dengar sampai besar babe. Aku dengar juga sampai besar. Cuma aku rasa pada tahap bila aku start dengar radio Melayu balik bila aku dah kerja TV. Masa aku dengar radio English juga dulu. True. Hits bla 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 semua kan. True. Aku dengar dari sekolah macam kau kan, maybe 13 tahun sampailah bekerja. Sebab masa aku belajar pun aku dengar radio English. Sebab band pasang lagu English kan, hits kan. So bila kau dah masuk, aku masuk H-Live lah. Bila aku start masuk H-Live, baru aku dengar lagu Melayu untuk aku faham sedikit TV punya ni scene. Kan TV scene lebih kurang lah. Maksudnya mengenali artis Melayu lah. Faham. Sebab dulu lagu English kan. Lepas tu sekarang aku mix lah. Kalau aku rasa aku dah bosan dengan lagu English, aku pergi buka radio Melayu. Even aku era pun tak dengar sangat. So aku daripada English radios tu aku tukar ke Sina. Sebab apa? Sebab itu pun baru je. Maksudnya aku baru dengar Sina waktu aku dah kahwin dengan Reza. Sebab bila kita orang kahwin tu, Reza selalu nyanyi lagu yang macam gini untuk annoy aku. Sebab tak tahu aku, ini preference lah kan. Secara preference yang dia annoy kau sebab bukanlah aku nak pandang rendah ke apa, tapi aku memang tak suka lagu-lagu sebab aku tak dengar lagu-lagu gitu. Lagu-lagu orang kata lagu-lagu leman lah. Faham, rock kapak yang lele-lele ni. Yes. So Reza akan selalu nyanyi lagu tu untuk annoy aku. So macam benda tu trigger kepala otak aku macam banyak gila lagu dia ni tahu yang aku tak tahu. So sampai satu hari aku buka Sina. Lepas tu aku cakap dengan Reza, lagu-lagu dia memang macam ni ke? Lepas tu Reza macam lah kot, sebab memang dia punya target market macam tu. So aku pun dengar sampai start babe. So sekarang memang kau dengar Sina lah? Aku memang dengar Sina je. Menarik. Bukannya sebab aku minat sangat lagu-lagu dia ke apa. Aku macam announcer dia. Aku lah tu. Aku macam tertarik dengar lagu-lagu yang macam 90. Macam gini scene Malaysia dulu macam tu lah. Tapi satu misconception yang aku dulu selalu ingat macam bila ini zaman tak tahu pasal radio apa-apa, tak kerja. Even dalam industri TV, aku selalu cakap, kenapa lagu-lagu diulang-ulang? Faham tak? Lagu tu rupanya bila dah tahu masuk baru faham lagu tu on demand. Maksudnya demand yang tinggi, maksudnya memang diputarkan. Walaupun kita ni, dia senang cerita, radio ni memuaskan hati majoriti. Kalau kau tak suka, kau layan je. Kau buka lah Spotify. Faham. So sebenarnya contohlah macam lagu tu on demand. Memanglah orang nak dengar selalu. So mungkinlah setiap 2 jam akan lagu tu akan keluar. Kerana lagu tu tengah on demand. Tapi tak ada 2 jam kot aku rasa. Kerana ada juga kalau lagu tu tengah top gila, memang ada akan ulang. 2 jam 2 jam sekali. Nanti kita kaji lagu apa yang keluar 4 jam sekali ke. Maksudnya dalam sehari tu mungkin 2-3 kali lah. Diputarkan. Sekarang aku tahu lagu apa. Lagu yang begging tu. Tapi ini satu persoalan yang aku mensirap ke sebenarnya. Mensirap. Sebab apa? Sebab kau suka sebab original. Aku pergi, aku dah dengar. Lepas tu Reza cakap kan, yang aku tahu lagu tu yang nyanyi Madcon kan. Madcon. Dia sebenarnya version dia Reza cakap Madcon tu pun nyanyi lagu, bukan lagu asal dia. Itu lagu orang lain.
tak silap aku tengok TikTok, dia kata yang Begging You yang sekarang famous dia, itu ialah version yang keempat. Dan version yang pertama ialah pada tahun 1955. Oh, nanti aku nak cari nak dengar lagu ni yang first macam mana. Tapi surprisingly bila aku dengar yang original, not bad lah. Oh ya. Ahead of time lah. Oh, okay. Lagu dia tak ada dah, dia rancak, dia dah Time tu kita cop baru dia. nak merdeka. Ha? Time tu kita baru nak Baru nak merdeka. Baru nak merdeka. Ya, punya lagu yang first tu, lagu Begging You yang first tu dia bunyi macam macam dengar apa tu, Beach Boy. Oh. Beach Boy apa nama band dulu yang ni Beatles lah. ni Brothers apa benda tu Okay, Beatles ada kompetitor dia. Sekejap, Apa tak, Beach Boy ke apa tak? Bukan Beach Boy. Tapi boy kan? Ada Brothers something. Dia ada vibe itu yang macam vocalize 2-3 orang untuk nyanyi lagu tu. So seronok Tapi asal soalan tentang lagu, Beach Boy ke nama dia? Bukan tak, dia punya vibe lagu tu. Lagu dia macam lagu-lagu zaman tu lah. Lagu yang kalau kau dengar memang scene yang tinggal dalam kepala otak kau adalah scene Mak Saleh tengah drive. Oh, The Beach Boys. The Beach Boy kot. Ada vibe-vibe The Beach Boy. Lagu yang first Yelah, tu. sebab Beach Boys pun tahun 1961. Dia ada vibe-vibe itu lah. Okay, persoalan aku ialah di mana sekarang ni artis, contohlah lagu kau, kau dah keluar let's say 2010. Lagu tu sedap, tapi tak dapat sambutan. Tapi once lagu kau masuk TikTok dan orang selalu guna, lagu tu confirm radio pick up. Okay. So Sebab soalan dia adalah, soalan dia ialah TikTok ni membantu artis-artis lama-lama yang lagu sedap naik. Sebab aku tahu ni sebab Sezairi, tahu Sezairi? Sezairi artis Singaporean tu. Oh, okay, tak, sorry. Tak tahu. Dia ada satu lagu. Lagu tu bini aku selalu pasang sebelum dia viral kat TikTok. So aku dengar lah kan, okay, betul lagu tu. Dan kemudian bila buka TikTok, lagu tu naik dan lagu tu diputarkan semula di radio. Tapi dia berbalik kepada kau punya point tadi lah, demand orang. So maksudnya kalau macam it's like macam often played on TikTok, of course lah radio macam nak take advantage on that. Tapi bagus lah, dia menyenangkan kerja radio lah. Yelah. Nak tahu lagu apa yang sama tengah juga macam kita buat multi viral, kerja kita senang kan sebab banyak benda viral kan. Ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Mentang-mentang kau buat radio sekarang kau lupa kerja kau terlepas. Tapi tu lah, maksudnya ada sinar baru lah untuk artis yang betul, mungkin betul. lagu dia tak pernah naik. Tiba-tiba lagu yang Begging You tu pun 2017. Yang Begging. Ya, lagu tu sebenarnya dah lama kan. So dia Dah naik lama. balik kan. Disebabkan ada orang viral kan dekat Kita cari TikTok. lagi lah lagu apa lagi yang baru naik nanti. Banyak. Tapi tu lah, sebab bila satu cons dia, benda yang tak bestnya ialah kalau kau jenis dengar radio English dan kau juga main TikTok, kau akan rasa redundant. Oh, redundant. Dekat TikTok dah dengar, dekat radio pun aku dengar. Tapi kalau dekat TikTok, adakah dia full length? Dia tak full length lah. Dia akan ambil yang rancak yang hook lah. And then kalau macam privilege dia lain. Maksudnya kalau macam TikTok kau kena tengok dan sebagainya. Kalau radio kau macam sambil buat something else. Tapi itulah dia bila tengok video ada tu lagu ada bawah, dia subliminal lah. Yelah. Itu yang kita macam nak dengar lagu tu kan. Macam lagu yang Justin Bieber tu, Stay tu. Lagu Root, anak aku hafal lagu Root sebab apa selalu dengar dekat TikTok. Faham? Why you gonna be so rude tu. Kau main TikTok. Stay sama. Anak aku satu PL sekarang ialah di mana kau contoh lagu tu dia suka lagu rancak tau, which is aku takut lah. Asal aku nak takut pula? Takutlah terbawa sampai dah besar nanti. Asal lah, biarlah. Takut pergi club. Takut pergi kelab Taklah, tapi manalah dia turun sebenarnya tu. Bapak tak pernah pergi. Itulah maksudnya anak aku dia dengar lagu rancak. Kalau tentu tukar lagu stesen radio Melayu kan, lagu yang Leman. Dia tukar balik lagu tadi. Oh, faham. Aku macam pelik lah. Bukan patut kau dengar lagu Baba Black Sheep ke. Tapi okey lah, tu maksudnya dia advance lah. Yelah aku macam anak Adli lah, dengar lagu yang Okay bapak tu tak dengar. Kat situ, kalau kau dah nampak tu, aku rasa kat situ kau boleh macam ambil peluang tu sebenarnya untuk ajar muzik. Yes. Good Kalau lah. kau rasa anak kau macam cepat when it comes to music kan, maksudnya dia ada maksudnya dia ada kelebihan on that part lah. Mungkin So lah dia hafal beating kot. guna that as leverage untuk kau ni kan skill dia lah aku rasa. Tapi anak kau biarin lah dengan lagu jengkau tu. Anak aku masih lagi di Dan Friend. Kan dengan lagu Begging You terkejut kau nyanyi kan. Dia miming. Tak, tapi macam kita orang pun macam nak ajar dia music juga sebenarnya. So kita orang dah beli dah organ yang mainan lah apa semua Ketuk-ketuk tu. Ketuk-ketuk organ yang betul-betul punya. Organ yang mana? Aku bodoh macam sikit. piano. Macam piano. Organ yang yang tu besar. lah. Tapi tak adalah, tapi baby punya lah yang tekan-tekan. Tapi aku rasa si Mawar yang main banyak. Ya. Ya.
Sebab tu main macam tu siapa Masalahnya beli organ tu kan mainan aku Mawar yang pergi beria-ria tulis A, B, C dekat bawah tu konon macam dia nak main. Dia main lah. Kononnya nak untuk takut rasanya untuk diri sendiri. Ya. So itu ada antara yang macam kalau boleh skill yang kita orang nak dia develop lah. Boleh lah. Motor skill lah. Aku tahu anak aku pun dah seronok lah main rumput. Ya, dah anak aku macam pelan-pelan macam kita orang kita orang banyak gila toys dia kat rumah. Sebabnya aku still nak figure out dia nak apa, dia nak main apa. So far dia nak main something yang ada sound. Tapi aku rasa itu memang semua baby lah kot. Yelah, sebab dia telinga dia baru macam fully functioning. Yes, dia nak main, dia memang interested dengan something yang sound lah, ada sound. Kalau kau sound laki kau dia tak. Itu dia punchline yang gua tunggu dia tadi. Ini tak borak gini weh. Borak gini apa benda. Bertongkat tu. Bertongkat dagu. Tapi nak ucapkan tahniah juga kepada rakyat Malaysia. Kerana? Terutama sekali Lembah Kelang. Kerana terbukti vaksin berjaya. Dan semalam hari ni berapa bulan? Hari ni 29 Hari 29. 28 semalam kes Selangor rasanya Selangor bawah 1,000. Dah bawah 1,000 alhamdulillah. Kuala Lumpur 100 lebih je. 100 lebih. Kita dah mencapai satu level yang sangat memperasankan. Tetapi aku still macam tetap nak ingatkan yang ini orang kata kita boleh gembira sikit je. Sebab kita belum lagi jauh. Aku rasa jauh lagi nak sampai ke garisan tamat. Betul. Yang menang ni lah, kemenangan ni lah. Sebabnya sekarang ni kita dah nampak dia punya pattern macam mana kan. Sorry. Walaupun dulu nak cakap tak ada vaksin kan. Tapi sebab macam kita pun dah nampak yang di mana ini adalah aku punya personal ni, bukan dari segi macam saintifik ke apa ke. Ini adalah aku punya observation sendiri. Di mana kita dah nampak virus tu dia kan mutate. So dia ada possibility lagi untuk mutate lagi. So pentingnya untuk kita still lagi jaga SOP dan jangan terlalu gembira sangat. Sebabnya kita dah tengok berapa banyak kes sejak di mana kita dah dapat kelonggaran kan. Contohnya Sungai Pisang penuh dan sebagainya kan. Orang macam still orang rasa macam sekarang dah okey untuk berpusu-pusu dan macam berkumpul without abiding SOP. Faham. Sekarang ni. So aku rasa itu tak cool lah sebenarnya. Pergi mall penuh. Aku tak pergi mall lagi, tapi macam mengikut kata-kata orang ramai yang macam ni kan. Pergi mall pun ramai penuh apa semua. Tapi pelik tau sekarang mall. Aku pernah pergi weekend. Okay. Macam terpaksa pergilah sebab nak beli barang kan. Surprisingly tak ada orang. Mungkin sebab ramai takut nak datang weekend. Betul. Sampai tak ada orang. Hari biasa penuh. Betul. Hari biasa penuh. Aku macam reverse psychology yang sangat menarik ya. Ya. Lepas tu bila jadi macam tu aku just takut. Betul. Aku takut aku agak trauma dengan situasi yang kes naik mendadak gila. Sebab macam the emotional pain yang macam we had to go through for this past 5 months. Aku rasa macam aku tak ready lagi untuk lalui semua tu in the future. Betul. Sekarang ni macam kita baru macam nak relax kan. Even though tak adalah macam yes berjaya, dah boleh keluar, dah boleh pergi, dah boleh rentas daerah and all that. Aku personally still lagi macam trauma teruk. Sebab tu aku macam tak bawa takut pergi mall. Yang macam aku bagi bawa dia main rumput tu, kita orang pergi taman yang hujung. Betul-betul sebelah kereta weh. Turun kereta buka tikar. Tak jalan pun. Buka tikar makan nasi lemak. Sambil judge orang lain. Makan nasi lemak sambil judge. Ini semua ni lari-lari mama. Kau ajar. Ni semua trend ni kau ajar. Okay. Bercakap pasal trend. Trend basikal tak ada dah. Ada. Tak ada macam dia tak seperti dulu lah. Orang jual basikal ke? Panas kot. Tapi sekarang hujan. Dulu panas kak. Faham. Tapi ada je. Banyak je. Nak start bersukan lah. Kau dengan cerita nak kurus. Okay. Dekat IG story. Hari ni. Apa cerita tu? Okay, cerita dia gini. Aku just nak clarify sebab aku dapat DM banyak juga bila aku dah letak IG story tu. Aku jarang tengok IG story orang lah. Tapi apa yang men-triggerkan soalan tu? IG tu? story aku sebabnya semalam aku letak day 2 of not eating from 6 PM to 7 AM. Lepas tu aku buat tanda bertindih. I feel like slapping myself. I feel like I want to slap my own face macam tu. Sebab lapar? Lapar.
Lapar babe. Ini adakah sebab berkait rapat dengan kita punya Ariel. Ariel? It inspired me. Betul, aku inspired. Tetapi kisahnya macam ni. Okay. Hari Ahad lepas, kita orang makan dinner. Aku makan chicken chop 2 babe. Chicken chop yang ayam. Besar mana? 2. Besar yang besar punya. Hand size-nya. 2. Kenapa? Aku tak tahu. Tapi tu kau apa? 10. Malam. Oh, okay. So bila dah habis chicken chop yang kedua, dia yang first tak sedar. Dia yang first tak sedar lagi. Yang kedua tu aku rasa macam bila dah habis lah. Dah habis cerita dia. Apa benda aku buat ni? Dia menyesal lah. Bila dah habis menyesal. So aku macam dah kenyang semua. Aku duduk dengan Reza. Aku cakap dengan Reza macam, I rasa this is not right for us. Laki kau pun lantai 2 ke apa? Tak, dia makan banyak standard tapi sebab dia lelaki kan. Kan aku macam cumanya dia dah tak lari. Dah, and then badan dah naik, berat dah naik and all that. Aku berat tak naik. Tapi masalahnya aku makan macam gitu lah. Nasi confirm setiap kali makan nasi 2 kali tambah babe. Kau 2 kali tambah sekarang Ya. Okay, tapi I didn't gain weight sebab aku breastfeeding. Okay. So ada kalori yang terbuang, ada kalori yang masuk, kalori terbuang macam tu lah. Hence 2. Hence 2. Tapi aku rasa benda tu tak betul. Tak betul. So and then dia dah jadi isu. Bukan isu macam mana, dia dah jadi macam something yang aku realise adalah macam aku tak comfortable. Aku rasa penat. Padahal aku duduk rumah je. Tapi aku rasa penat. Aku tak larat nak kerja takwa and all that. Lepas tu kat dalam kepala otak aku kan, macam mana kalau anak aku dah start lari? Dead weh. Dah start lari juga. Dia dah melasak tau. Tapi dia tak start lari lagi. Tapi kalau dia dah start lari macam mana? Kan? So in order, macam aku cakap dengan Reza, okay, kita nak terus diet ke apa ke, tu macam far-fetched gila lah. Aku memang dah jenis lapar, makan chicken chop 2, tiba-tiba kau nak suruh diet makan dada ayam. Member dah suruh aku makan dada ayam. Aku cakap lah, aku dengar nak muntah kan. So kita start slow. Kita try tak makan malam dulu. Macam intermittent lah. Yes. Tapi siang kita orang makan lah. Pagi bantai nasi lemak. Macam tu. Tapi taklah sebanyak macam biasa. Macam tu lah. So tengok kalau macam body dah okay dengan situasi tu, maybe kita orang macam start. Akulah, dia lah, dia nak lari apa ke kan. Aku maybe start macam slow workout ke apa ke. Tapi orang kat DM macam, sebab aku cakap lah kan, if you guys have any advice ke apa ke, share je lah kan. Orang macam DM, orang cakap macam, kalau saya buat macam ni hilang 30 kg dalam masa. Dia buat apa? Yelah, maksudnya cara dia diet lah. Cara semua diet. Kan cara dia diet hilang dalam masa dalam 9 bulan, macam dalam berapa bulan hilang berapa puluh kg macam tu lah. Which aku just nak stress kat sini, aku bukan nak hilang berat sangat, sebab aku tak gain weight pun. Tapi kalau hilang tu alhamdulillah lah, sebab aku punya weight sekarang pun tak adalah. Ni kan. Tapi apa yang penting adalah I just want to be active, tu je. Kau nak rasa healthy lah. Ya, aku nak rasa macam nak bergerak bertenaga. tu senang. Betul. So itu je lah aim aku. Sekarang kau punya try lah tanya berat. Tak. Aku takkan tanya secara rambang. Okay. Berapa jauh kg kau nak pergi ke ideal weight kau? Jauh gila babe. Berapa? Aku 100 lebih babe. Berat aku. Not ideal weight yang BMI. Yang kau rasa macam okay, aku dapat berat ni okay. Tak, sebabnya okay, sekarang ni berat aku adalah berat pre-pregnancy. Pre-preg. Sebelum aku pregnant. So berat aku sama. Okay lah. Tapi aku rasa lain sebab dulu aku aktif tau. Bukanlah aktif gila-gila, tapi macam kan kita pergi main badminton lah. Lepas tu macam nak shoot pun semua tak ada masalah lah. Apa semua kan. Cuma sekarang ni aku terasa aku tak boleh buat benda lah tu. Tapi berat aku sama je. So sekarang ni masalah dia adalah badan aku sendiri. Bukannya it's not so much on. Aku tak tahulah orang akan cakap aku salah ke apa ke. But aku stamina rasa lah. Yes, stamina lah. So weight is another thing. Faham? Which aku tak nak fokus dulu. Sebab macam once kau dah fokus weight, kau akan jadi obsessed. So aku tak nak macam tu. Kau just want to be healthy lah. Yes, aku nanti kalau aku fikir pasal weight kan, aku macam nak kena fikir pula hari ni nak kena makan macam mana kan. Macam mana nak kena workout gila-gila babi kan. Aku jadi tak sabar ke kalau boleh seminggu aku turun 4 kg ke. Susah kan. Maksudnya kau nak still nak makan 2 chicken chop, dia rasa cergas lah. Itu je. Tak juga. Sebabnya macam yelah benda yang buat aku realise adalah sebab aku makan dua chicken chop tu lah. Aku lapar gila tau. Faham.
Tapi bila dah makan aku menyesal. Faham tak? Tapi Ahad tu malam tu hujan kan? Dia lapar lah. That's why. So ini adalah hari ni hari Rabu, hari ketiga kita orang try. Tapi bukan masalah tu, bukan masalah dekat orang yang mungkin katanya berat badan kan. Sebab aku pun macam tu juga. Sebab hari tu minggu lepas lah, aku pergi jogging dekat Putrajaya. So kita rasa macam berat badan aku memang maintain. Dah berapa tahun-tahun dah maintain. Dan kita rasa macam bila PKP tak buat apa. So kita rasa maybe the level of fitness sama. Tak babe. Tak, lain. 800 meter tengah. Faham. Sebab apa? Sebabnya kita masa PKP tak buat apa. Tak workout, tak apa semua kan. So sekarang ni aku nak start workout tu, aku tak larat. So that's why aku kena macam ringankan dulu, ringankan, bukannya turunkan berat, but bergerak lah. Yes. Banyak bergerak. Bagi macam badan aku tak malas. Kau tak try jalan-jalan dekat bawah blok ke? Oh, sebab rumah aku kluster kan. Sebab tu aku cakap bukan nak jadikan alasan, tapi aku dalam masa yang sama aku takut COVID. Sebab aku rasa punca dia sebab kita kurang berjalan. Betul, tak berjalan. Betul, kalau macam dulu kan, kita berjalan semua, ingat kita pergi UK macam jalan, tapi tak ada pun macam penat betul lah. Tak. 20 km 20,000 step. 20,000 step. Tapi tak ada pun macam penat kaki tapi badan tak penat. Faham so tak? Sekarang ni kalau kita pergi UK sekarang ni, which is impian. Tapi kalau kita pergi UK sekarang ni, aku duduk hotel tu. Betul. So macam tak larat. So I just want that. I just want to be like macam active. Along the way tu, kalau aku macam dapat peluang untuk macam eat healthily and then start belajar pelan-pelan workout, then it's a good thing. Tapi just macam aku nak macam be able to pick up aku punya diri sendiri lah, to be active tu je. Dah harap dia dah buka, maksudnya office dah buka ni, semua orang dah boleh bergerak. Maksudnya dah tak boleh pergi shoot kan. Boleh shoot lah. Dulu pergi shoot aku tak ada pun macam nak mengeluh penat ke apa ke. Itu je. Cuma aku nak just nak itu je. Dia gerak. Lepas ni kena banyak bergerak lah. Ya tu lah. Sebab macam kita orang sebab fikir macam mana tau, nak pergi buat cardiac punya screening. Cardiac screening ni apa? Jantung lah. Oh, okay. Takutlah aku dah obesity ni tiba-tiba kan. Itu paling risau. Paling risau umur kita blockage. Semua kan. Yes. Blockage. Kan. Lagi. Sebab berat aku tak naik. So aku macam, kalau berat tak naik tapi rasa macam ni, macam mana macam tu? Tak sebab kolesterol. aku mengah pergi dapur mengah berjadah. Nak pergi ambil makanan nak pergi ambil makanan mengah. Masak mengah. So kita orang dah plan tu kan. Tapi macam Rizal cakap, kalau kita pergi sekarang, kita kena bantai babe. Oh, faham. Yelah. Yelah. Of course lah. Doktor mesti akan cakap kau memang datang menyerah diri lah. Kalau kau badan gini apa-apa semua, stamina tak ada semua. Sebab kalau dah buat cardiac screening tu kan nak kena lari on treadmill lah apa-apa semua. Sebab dia nak buat test lah jantung kau. Oh, kena pakai cucuk-cucuk yang macam tampal tu. Cucuk tak sini, cucuk tak sini. Yang tampal tu lah. Yelah, dia akan buat yang macam ECG apa semua tu lah. ECG apa pula? ECG macam check kau punya jantung lah. So itu lah Rizal cakap, kalau kita pergi sekarang, itu memang menempah lah cerita dia. Memang out lah semua kategori tu doktor akan pangkah. Gagal. Wajah pun gagal. So apa plan kau? So kita orang aku nak start slow. Aku cuak gila. So aku macam fikir kan, yang pasal blockage kat jantung tu. Tu. Aku fikir lama pasal benda tu. Aku trauma teruk. Aku macam paranoid gila-gila. Macam kalau aku sakit jantung macam mana. Aku lagi takut sebab bapak aku dah 2 kali belon. Oh really? 2 kali belon. So aku takut. Tapi lifestyle jugalah. Sebab compare lifestyle bapak aku dengan aku berbeza sedikit. Sebab bapak aku mungkin tak bersukan. Aku at least adalah juga inisiatif nak main bola ke apa kan. Sebab bapak aku rasa dulu dia bersukan tapi dah tua. Tua satu, makan pun satu juga. Faham. So makin tua ni kena fikir banyak benda lah. Itu lah aku rasa. So macam sebab sekarang aku dah cuak kan. Tapi macam to start right away nak belajar workout, nak pergi cari coach, nak training, aku tak ni. Aku bukan tak berani. Aku rasa aku tak able macam tu. Aku tak boleh macam tu. Sebab kau tak suka orang push kau lah. Aku bukan satu. Tapi macam aku punya drive pun belum sampai situ lagi lah. Betul. So macam aku nak start slow. Orang pun cakap tak apa, start slow semua lah. Apa nasihat yang paling pelik yang kau dapat masa kau buat IG story tu?
Tak sebut nama lah. Tak ada. Kau tak ingat Tak ada nama. sebut nama tapi bukan yang macam aku amazed lah macam Adana. Adana bagi masuk. Dia share lah pasal dia punya intermittent fasting dia buat 24 jam babe. 24 jam. Tak sihat tu, tak sihat. Bagi aku tak sihat tu. Tapi maksudnya bukan setiap hari. Macam seminggu Detox day. Mampus kalau setiap hari kau nak jadi apa agaknya. Sebab dia kan ada macam 16 jam. Ada 16-8. So macam she tried to push herself. Tapi dia kata macam good things came out of that lah. Maksudnya badan dia jadi okay semua. Tapi dia tak, benda tu bukan amalan lah. Dia just macam sekali, dia rasa nak buat sekali seminggu tu macam 2 kali macam tu lah. Dia cakap dengan aku. So aku macam amazed ke Aku rasa benda yang paling nak start intermittent fasting ni paling bagus sekali ialah macam sebulan sebelum puasa. Bagi aku lah. Sebab kau macam aku pernah cerita kot, kalau contohlah kan kita ada trend, orang Malaysia ni trend macam contoh esok puasa, hari ni melantak macam gila. Betul. Esok first day confirm kau out. Betul. Sebenarnya kau dah kena, sepatutnya masa macam tu puasa esok, macam 2 weeks ago kau dah start prepare intermittent fasting. Betul. Supaya badan kau masa first day puasa tak lesu. Itu pasal kalau kita puasa pun last week of puasa tu baru kita macam badan dah okay lah, get used lah. Tu je. So itu lah macam aku tapi macam nak lebih-lebih pun aku macam cuak agak sebenarnya sebab aku takut aku punya milk supply turun juga sebab aku still breastfeeding lagi. So macam aku tak nak diet yang macam tahan makan and all that. Aku just macam nak relax je sebab aku nak jaga juga aku punya milk supply. Kuantiti kot apa? Kuantiti makan. Kuantiti makanan satu kali tu aku rasa nasi lemak 4. Sebab titik 4. Itu memang tak membantu lah. Tak bagi aku sebab aku dengar agak orang cakap kalau contoh yang buat macam diet kan. Contoh kalau lapar makan apple, makan benda yang low calorie lah. Makan oat ke. Tapi tu lah, bila kita dengar macam tak boleh commit lah. Nak makan oat tu Ya pak. Kalau kat kedai sebelah tu buah, lepas tu sebelah tu ayam goreng. Memang ayam goreng aku pilih. Betul. Tadi Fah kan dia nak makan McD. Aku macam telinga aku dah macam McD macam tu. Tapi malam tadi kan memang mencabar babe. Lapar weh. 5 kali weh aku cakap dengan Reza. Kau nak makan? Aku lapar. Aku cakap dengan Reza lapar. Memang buat dek babe. Gua sikit lagi nak wajuk tapi macam aduh tidur lah. Tidur. Tak, kau tak ada macam low fat biskut-biskut kunyah yang tak ada bergula ke? Tak ada. Kita orang try macam tak nak makan langsung lah. So macam minum je lah. Minum air. Sebab aku rasa kalau kau makan macam biskut-biskut tu acceptable kot. Kalau macam sebab macam aku aim macam siang aku nak melantak. Faham tak? Faham. Itu masalahnya siang tak ada mood nak melantak tau. Itu sebenarnya. Dia selalu malam-malam sedap babe sambil tengok Netflix tu kan. Dia selalu malam-malam bila kau asal aku dah lepas sekarang kan. Bila balik kerja kan nampak kedai burger. Weh. Itu pasal malam tu susah sikit nak ni intermittent fasting. Tapi boleh je tukar beef special kan. Tapi kalau malam kan macam nanti kan kalau kau makan lagi lambat nak digest kan. Kalau kau makan siang kan dah digest semua ni, tidur lambat kan. Aku fikir logik itu lah. Kalau kau makan malam banyak, siang kau dah fast, malam kau makan banyak, jadi macam puasa lah. Faham. Uish. Tapi Johnny tak sedap sangat. Oi sedap. Oh ya ke? Johnny's bagi aku benda yang paling sedap pasal Johnny's ialah sos dia. Yelah, tengah cerita pasal sos dia ni. Aku tengah bayang pasal sos dia ni. Sedap juga Johnny's Steamboat. Boleh call Ili Kitchen ni. Ili Kitchen baik kan? Malam ni kalau aku lapar malam ni aku tumbuk kau, okay? Esok aku tumbuk kau. Speaking of which, kita nak ucapkan tahniah kepada kompetitor Astro, iaitu Netflix. Okay. Kerana telah produce satu show iaitu Squid Game yang dikatakan telah memecah rekod sebagai cerita paling banyak streaming sepanjang Netflix bersiaran. Tak tahu dah berapa banyak, numbers tak keluar lah. Kaya babe diorang tu agaknya. Kaya, yang paling kaya. On the way belum lagi nanti dapat tu. Sebab dah sampai worldwide punya level. Dan itu nak cakap tahniah. Tapi bagi kau kenapa dia menjadi fenomena? Kenapa dia jadi fenomena aku tak sure. Tapi kenapa aku suka cerita tu, aside from dia punya storyline, aku suka tema warna dia, theme dia. I mean like macam jarang cerita-cerita yang macam gitu. I mean like cerita yang gory, cerita yang itu kita panggil apa?
itu bukan thriller tapi Dia itu macam thriller lah. Dia more to action 18 tahun ke atas. tapi cerita tu gory lah sebenarnya. Gory lah, ya. Cerita tu gory yang gunakan that kind of colours. Kala-kala pastel ceria. Kala-kala macam pink, magenta, apa sebab semua tu. setting game dia pun, first game pun dah colourful kan. Yes. Kalau tanah naik. Maybe sebab dia nak incorporatekan apa ni kids punya Yes. games kan. Yes. Permainan kanak-kanak. So that's how diorang macam instill the elements dekat dalam. Ui, tiba pula pengkritik pengkritik series. Boleh, orang lain boleh siap maki-maki. Kita tak boleh. So aku suka part itu lah. Maksudnya probably it could be like macam link yang antara permainan game kanak-kanak tu dengan warna tu, maybe link dia macam subtle. Tapi aku rasa it's very fresh lah. Sebabnya macam kalau kau tak boleh nak relate lah dengan colour-colour macam tu, tiba-tiba kena tembak, faham tak? Tapi aku memang dah lama tunggu cerita tu. Sejak dia punya trailer keluar dekat Netflix, aku tunggu macam cerita ni bunuh-bunuh tapi kenapa warna dia macam ni? So warna dia benda first yang buat aku rasa macam tertarik nak tengok. Faham. Aku nak tengok sebab elemen permainan kanak-kanak. Aku sebab cerita tu famous sebab permainan kanak-kanak. Sebab lepas cerita tu keluar, kau tahu berapa banyak parody orang game buat tu. Contohnya kalau Malaysia game apa, mungkin ada dekat Jepun game apa. So maksudnya dia dekat dengan orang. Satu sebab benda tu ialah rapat. Kalau compare dengan Alice in Borderland, game dia, orang cakap ada yang cakap best, ada yang cakap Squid Game lagi best. Tapi Alice in Borderland tu game dia more like modern game lah. Game yang macam direka lah maksudnya. Macam new game. New game. Yang ni macam simple je, macam everyone know how to play tapi tak tahu apa yang boleh dibuat. Macam cumanya aku agak macam bukan turn off tapi sebab dia nak buat second series, so second episode kan. Dengan cerita dia punya writer, dia punya pengasas macam apa? Founder bukan founder. Kalau filem apa? Playwright dia Creator. Okay. Creator dia cakap tak ada season 2. Tapi tak tahu lah kan, kalau dah Netflix bagi kau 50 juta depan muka kau. 50 juta? Dia kata tak ada. 50 juta ke? Tak adalah. Kalau bagi 50 juta buat lah. Confirm buat agak. Tapi aku agak macam bengang dengan ending dia, because bagi aku it could be so much more. Okay, faham. It could be so much more. Kalau orang yang tengok je tahu macam mana, apa maksud aku. Maybe ada orang macam satisfied je. Aku rasa itu ending kau punya type word. Aku pernah tulis dekat aku punya IG story, memang ending aku. Sebab aku suka ending yang reality. Dan memang benda tu yang betul berlaku kat kau. Okay. Aku okay je dengan dia punya ending tu. It's just macam aku kalau boleh macam it could be so much more. Maksudnya dia boleh macam explain a little bit more sikit. Itulah kononnya orang cakap nak season 2, tapi explain a little bit more sikit, especially on role of that person or that particular person. Dia macam tak explain habis lah. Kenapa dia kau? Dia tak habis. Dia tak habis lah. Tapi tu aku suka ending tu lah. So kalau tak ada siri kedua tu, maybe dia boleh buat macam a movie out of it ke? Just maybe, macam to explain from this point of view ke apa ke. Betul. Cuma satu je lah, aku tak suka nama yang Pakistan tu. Bila dia sebut nama dia masa first time, aku rasa macam triggered. Masalah? Sebab bila kita duduk Malaysia, kita terbiasa tahu Abdul depan. Patutnya Abdul Ali. Ni Ali Abdul. Aku macam trigger. Asal Ali Abdul aku macam geramnya. Aku triggered sebab Ali tu sama macam Ali kita. ada orang tweet, dia kata kapan Alinya solat. Ya. Aku soal kan. Aku baca. Dia kat dalam tu kan. Tapi dia punya scenes real lah. Satu, aku puji Korean kan. Okay, aku pernah cakap ni dengan ni. Bukan aku nak mengagungkan cerita Korea ke apa ke. Ada je cerita Korea yang doji-doji semua. Tapi apa yang aku suka dekat Korean punya ni adalah bila diorang buat cerita yang begitu, maksudnya cerita yang bunuh-bunuh semua tu, diorang tak nampak. Kalau macam Hollywood, diorang aku tak tahu, bagi aku macam Hollywood ni nampak gila dia punya stage. Stage tu maksudnya dibuat-buat. Macam bunuh tu expected gila kau bunuh gitu. Oh, faham. Kalau macam Korean ni macam is very straightforward je kalau bunuh dia, faham tak? Kan kalau macam dalam cerita tu kan bunuh dia gini je settle. Dia tak ada tease lah, dia tak mati terus. Mati terus. Dia tak adalah macam nak yang ini kan 10 kali tembak tak mati lagi babe.
Sekali tembak, okay, dah jahit settle. Faham tak? Ada scene jahit tu kat bilik air. Tapi sama je lah, cerita ni pun ada je kan. Tapi macam Dia jahit pun tak berjaya. Tapi macam yelah sebab macam tak logik kan kalau kau tahu nak jahit kau punya. Faham tak? Dah teruk sangat. Tapi tu lah, ada juga yang cakap kenapa Netflix tak fund duit kat Malaysia. Aku ada teori lah kenapa Korea dipilih. Sebab Korea rasanya berbilion kan. Netflix bagi bilion dekat South Korea untuk buatkan dorang filem lah macam hometown Caca semua kan. Netflix Malaysia dah keluar ke cerita apa Vincenzo. Kenapa ni logik yang paling aku fikir lah. Logik yang kenapa Korea, bila Korea keluar, dia dah cover satu Asia dah. Untuk dia saja. Kalau Netflix pump duit kat kita, yang tengok kita siapa? Kita. Indonesia tu kalau dapat lah. Tak dapat lah. Rugi lah. So mungkin tu ya, nanti orang akan macam kita. Nanti orang akan cakap macam kita ni tak mengangkat industri sendiri, tapi macam I would rather watch Indonesian punya Indonesian pun aku rasa Netflix punya original film daripada Malaysia punya original film. Tapi aku tak tahu kenapa. Macam mana? Aku tahu kenapa tapi aku malas nak bagi tahu kenapa. Kenapa tak ada saluran macam orang Malaysia kan kata, ada yang kata orang Malaysia power je buat movie, ada je idea yang bernas. Tapi macam mana nak pergi ke saluran Netflix tu? Sebab aku rasa Netflix macam tak kisah kot janji. Sebabnya ada sebab. Sebabnya macam dia orang ramai sangat follower kot. Siapa follow siapa? Kita ramai sangat follower kot. So 1 juta follower boleh berlakon. So yang macam kurang follower ni macam tak malas lah nak buat aku rasa. Masalahnya perempuan yang heroin yang muka sembam tu. Siapa? Yang perempuan yang mata lebam tu. Heroin lah. Aku masa lepas aku tengok cerita Squid Game tu, aku pergi IG dia. Tak sampai 50,000. Oh ya ke? Follower dia sekarang naik lah. Alhamdulillah lah. Kenapa kau macam nak bersyukur? Bukanlah, tapi maksudnya level Korea pun tak sampai 1 juta lagi. Yelah, sebab masalahnya dia dah berlakon baru naik 1 juta. Ini belum berlakon lagi dah naik 1 juta lagi lah. Orang nampak. Faham tak maksud aku? Tu kena buat benda bodoh lah. Macam pergi jumpa orang, lepas tu pergi tak sebut lah. Let us not touch on that. So yes, itulah dia sedikit perkongsian daripada kita orang. Seperti biasa Haikal, seperti biasa boleh dengar kita orang dekat Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dengan namanya Podcast Tinker. Dan kalau tengok kat YouTube dengan namanya Podcast Tinker. Sorry kalau kita ulang balik. Sorry kalau mungkinlah 3 minggu tak bersiaran. Kerana bagi alasan aku ialah aku nak physical sekarang. Physical ni lah. Physical lah. Betul. Macam aku pula, alasan aku adalah macam aku cakap tadi lah, banyak perkara berlaku ketika transition tu. Padahal benda yang berlaku tu tak ada kena-mengena pun dengan transition kita. It just happen at the same time. So kita terpaksa maneuver our schedule balik macam mana. Betul, kita pun cuba jugalah. Dan lepas ni pun kita pun nak bercuti pun tak boleh lah. So kita nak cuti Jumaat Sabtu je. Betul lah. Okay, terima kasih sebab dengar kita punya podcast. Hopefully next week kita dapat buat lagi. Kena buat. Aku cakap hopefully sebab kita tak boleh yakin. Betul. Hopefully kita dapat buat lagi next week. And then if you guys ada any issues that you guys want us to discuss on, let us know in the comment. Ataupun DM. Sembang macam in the comment ataupun DM. Yes. Bye semua. Bye. Terima kasih.